Sabtu 25 April 2020 bersamaan 2 Ramadan 1441 Hijrah. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 7 Borak Kosong. Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk bersama kami. Borak Kosong adalah segmen perbualan mengenai isu semasa dan topik menarik pada masa kini. Setiap minggu, kami cuba menyampaikan perbincangan menarik dan relevan kepada pendengar bersama ahli panel yang berbeza. Jangan lupa untuk like page Genesis Hideout untuk mengikuti perkembangan dan sesi live gaming setiap hari. Hari ini kami ada segmen yang agak menarik serta berinformasi yang akan membawa anda balik ke zaman perdebatan di sekolah dahulu. Antara topik yang kami ingin fokuskan adalah mengenai gejala sosial di kalangan masyarakat kali ini. Anda dialukan untuk menyertai sesi perbualan ini dengan menyertakan komen di stream kami. Sesi ini dihostkan oleh saya, Zubair. Bersama saya ditemani oleh ahli panel, TJ, Zack, Chang dan juga Ajik. Bukan nama sebenar semua. Ini adalah Borak Kosong. Ya, selamat datang kepada ahli-ahli panel kita. Sila. Assalamualaikum. Jemput kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat tak korang? Sihat. Lama tak jumpa kan? Itulah. Sihat. Alhamdulillah. Gitu. Jadi untuk perkembangan COVID-19 kita pada hari ini akan disampaikan oleh Ajik. Go. Ya, hari ni punya tak tahu lagi lah. Ambil lah yang semalam Semalam punya. Oh, semalamnya. Hmm. Semalam kita ada kes baru 88. Betul. Lepas tu semalam ada kematian baru. Satu je. Kan? So total kita 96. Berapa? Total meninggal 96. Total kes 5,691. Tu lah. Weh. Agak sedih Banyak sangat. Tapi yang 96 tu banyak memang dah ada back case kan. So Diorang banyak macam apa ni, Kronik. ada sakit-sakit kronik. Tu sebab diorang senang kan. Tak clear tu. Siapa? Ada orang tak clear. Cheng, kau punya noise Ceng tu- jauh ha? Macam jauh. Jauh Itulah banyak kes mengenai COVID hari ini. So itu adalah perkembangan semasa mengenai nombor-nombor dan juga informasi relevan mengenai COVID-19 oleh Haziq. Ya, terima kasih Haziq kerana informasi yang agak tak berguna itu. Tak ready tau. Jadi untuk kembali kepada kita punya topik hari ini, semua masalah gejala sosial. Ini adalah salah satu topik yang hebat dan juga topik yang panas, sering diperdebatkan di zaman sekolah dahulu bagi pendebat-pendebat sana. Tapi yang pertama yang kita ingin kita ingin fokuskan adalah mengenai penyalahgunaan dadah, di mana ketika MCO ini ada kes di mana rider-rider pembawa makanan menggunakan ataupun disalahguna untuk membawa dadah keliling kota raya. So apa perasaan korang mengenai isu ini? Kita tak macam tak boleh nak cakap rider je. Sebab kadang-kadang diorang pun tak tahu macam kes hari tu. Diorang pun tak tahu apa yang diorang bawa tu. Itulah. Dia basically diorang disalahguna lah. Untuk kes yang macam rider kena tahan sebab bawa tu, kalau diorang guna apps untuk order, aku rasa yang tu tak ada masalah kot sebab dia boleh track dia hantar kat siapa. Betul. Oh, Lepas lah. tu dia yang jadi masalah tu bila dia guna luar daripada the platform. Oh. Tapi masalah benda ni kan, dia jadi sampai jadi masalah. Sebab aku hari tu aku nak beli barang kan, rider dia tak nak ambil Mikrofon jauh. Rider tak nak ambil barang-barang personal sebab dia takut kita order dadah. Kuat sikit Cheng. Kuat sikit, dengar tak? Dengar tapi slow. Kau tak Dia kena macam jauh. Suara mic kau. Jadi aku masuk adik. Boleh.
itulah banyak rider mengenai komen Cheng, dia cakap rider sekarang tak nak ambil barang personal ataupun tak nak menggunakan basically macam hantar parcel yang dia tak tahu apa benda dalam tu you know. Tapi yang parcel personal itu kalau macam mana nak cakap, macam tu lah kot. Tapi kesian lah orang yang betul-betul pakai untuk benda perlu kalau macam tu. Memang lah. Itu factor lah. Dia jadi efek kat semua orang. Betul. Jadi you know. So adakah mereka ni agak tak bertanggungjawab juga ya memikirkan kepentingan diri sendiri, you know. Itu betul lah. Tapi aku rasa solution untuk benda ni, setiap Grab driver or biker, diorang kena ambil inisiatif sendiri, tanya orang tu. Yes. Sebab kalau polis tangkap diorang, barang tu ada kat diorang, diorang yang kena tangkapkan orang yang pengirim tu. Zakia, kalau contoh kalau dia ambil order dari apps, dia dah tahu location tu nak hantar mana, tapi barang tu dekat dia. Kalau dia kena tahan, apa jadi Memang dia je lah kena. Dia memang kena. So dia tunjuk bukti dalam phone, kata ni saya nak hantar je. Nak hantar kat location ni, tak boleh pergi kat orang tu. Itu tak boleh sebab undang-undang memang dah cakap siapa yang ada possession memang dia punya. Sebab aku nak beta undang-undang boleh tak? So macam kes yang hari tu macam mana? Tapi tu dia buat cover report kan? Yang mana? Dengar tak? Dalam move ke apa tak? Hello, dengar. Bawa weed dalam Moti Shanai. Bawa weed. Penggunaan penyalahgunaan apa? Dia try tu. Dia guna GrabFood Okay. GrabFood. Roti Shanai. Itu macam mana? Macam mana kau nak check tu? Itu tak tahu lah. Macam hari tu yang brother tu tak tahu yang aku baca kan. Dia kata dia ada macam insting, macam tak sedar hati cakap. Dia berhenti kat tepi jalan. Lepas tu dia buka packing tu. Ada roti canai 2 keping. Lepas tu ada wheat 2 kereta je. Lepas tu hisap. So dia terus straight pergi balai lah. Tu macam mana? Kalau dia pergi balai? Dia pergi balai sebab dia nak buat cover report. So dia report lah. So in case so bila dia report macam tu, itu inisiatif malam tu polis terus rush kat tempat yang orang yang hantar tu. Kena dia budak tu, lepas tu dengan bibik dia sekali berapa orang lah kat dalam rumah tu. Lepas tu tak tahu lah. Dia ada half kilo. Wow, banyak. Half kilo tu banyak tu boleh gantung kan? Kat mana? Dekat belah-belah KL aku tak ingat lah. Okay, noted. Dia ada half kilo dengan macam mana yang aku baca tu lah. Lepas tu dia ada yang dah packing. So tak tahu lah. Okay. Dari sudut law macam mana tu, Zakia? Kalau dari sudut law, polis akan tanya awak tahu tak? Kalau awak tak tahu, time awak ambil tu awak ada bad instinct tak? So time ada bad instinct, kenapa tak ambil effort untuk tanya, untuk investigate, untuk buka? Kalau aku ada soalan. Kalau dia dah pergi buka, kalau dia dah buka lepas tu dia pergi report, itu actually depends kat polis. Sebab law memang cakap itu kalau ada kat kau walaupun orang lain punya, memang kau kena. Tapi kalau polis tu dia baik hati untuk investigate orang tu bibik tu semua, boleh lah. So memang kesian lah kat rider sebab diorang memang innocent kan. Ya, diorang yang betul-betul nak cari rezeki halal jadi kena kacau pula. Dah lah, dah cukup susah dah dengan MCO sekarang. Aku nak beta law tak boleh. Tak boleh lawan law tu. Tapi law tu mengarut tu. Mungkin ya, ada macam ni lah, macam kan before ni kan banyak kes kedai dadah tu. Macam itu banyak gila yang dalam luggage apa semua. Orang Malaysia sendiri pun ada beberapa orang yang kena penjara kat overseas. Macam 2 tahun lepas kan yang dong ada satu family baru balik. Kesian. Betul tu. Kesian dia yang tu. So apa-apa pun
Dia jadi macam makcik kepoh lah. Kena banyak tanya. Kita sendiri Sebab yang kena aware benda tu. Kau ada knowledge. Tapi kenapa kau tak ambil extra effort? So apa-apa pun kena Itulah. sangka buruk awal-awal. Jadi effort tu penting lah. Lagi mengakibatkan benda yang boleh ketali gantung ni. Gitu. Cabar hidup. Haziq kalau tak mencabar tak gunalah. Okay. Jauhi corona dekati aku. Yeah. Jauhi corona dekati aku. Ya. Tapi macam hari tu isu yang rokok tu, Food Panda dia bawa rokok tu kan. Rokok sudut. Itu dia sendiri yang salah lah. Oh. So ada yang baik, ada yang tak lah rider. Oh, okay. So itu yang dia, itu kalau macam tu lain pula lah. Tu sebab dia sendiri buat video, lepas tu dia post. Agak Bangga. Itu Kan jadi kacau semua orang. agak tak bijak lah. itu paling tak bijak ah. Nak buat jahat pun kita kena berfikir Ini lagi satu hal. Buat jahat rakam. Sekarang banyak Sekarang budak TikTok. Bukan budak TikTok tu, si ni. Siapa nama tu yang Zahid punya ni, perempuan tu? Oh, anak Zahid tu. Nurul. Itu. Seperti membanggakan dia melanggar peraturan PKP ni. Yang tu. Lepas tu dia tak kena tangkap pun. Itulah masalah dia. Apa dia? Dia ada surat polis. Dia dah dapat Surat polis dia boleh keluar 2 orang. tu Macam mana tak asal tahu. dia siapa tu? Anak Zahid Hamidi. Yelah dia ada apa, dia ada buat NGO apa? NGO Islam benda yang cakap. Oh ya. Yeah. So tu kita dekat sebelah pihak je. Kita invite dia jom. Itulah. Tapi tak tahulah saya sebab aku pun tak familiar dengan dia punya case tu as a whole. Just tengok dekat apa yang Haziq retweet. So semua datang daripada bawang semua datang daripada Makcik Bawang. So tak tahu mana dia punya ni. Kalau Zaki aku ada info yang lebih clear tak untuk orang yang tengah mendengar ni. Mengenai kes pelanggaran PKP ni. Pelanggaran PKP dari segi rider yang bawa illegal tu ke? Tak daripada segi orang atasan. Menunjuk daripada segi law untuk orang atas dan rakyat marhain. Macam mana macam tu? Dari segi law benda tu dia macam very subjektif sebab kita sebagai netizen bawang kita hanya tengok gambar and terus judge without kita siasat dia keluar sebab apa kebenaran jika kebenaran ketua polis ke sebab ada corruption ke apa kita tak tahu. So netizen sekarang bagi aku diorang tak boleh nak terus cakap benda tu illegal. Yang Ustaz Abid Liu tu. Itu kesian ni. Semua kena masuk sekarang. Boleh. Abid better kita macam reflect diri sendiri kot. Mungkin Allah turunkan dia untuk tolong orang lain. So macam benda ni very subjektif. Certain orang dia pandang macam tu, certain orang pandang macam ni. Ada Teacher N lah. Hai Teacher N. Yelah ada Teacher N. Ada teacher. Jap. Weh. Aku ada soalan kan. Okay, soalan apa? Macam Abid Liu tu kan. Dia dah tahu sekarang ni PKP kan. Tak boleh nak keluar kan. Tapi kenapa dia buat benda-benda macam tu kan. Aku bukan nak persoalkan dia tolong orang ke apa. Tapi kenapa dia still dah tahu PKP tapi kau nak keluar. Kenapa dia buat macam tu? Kau nak keluar pergi tolong orang, benda semua. Okay. Yes. Sebab dia ada NGO kan? Dia ada NGO dia sendiri. Dulu dia ada duit yang semua kat dia tu bukan duit dia saja. Macam duit dia saja pun dah banyak kat, tapi bila dia buat macam tu ramai orang yang bagi bantuan juga kat dia. So kalau dia tak buat macam tu, orang tak nampak, orang akan lagi cakap mana duit kita dah bagi apa semua. Kau beli kereta apa semua. Kira dalam waktu PKP ni Abid Liu tu ada lesen lah untuk keluar. Dia memang ada lesen. Dia ada lesen. Dia pergi sana sini tu ada yang follow lah. Di sini dia ada pegawai dia, lepas tu dia ada kontainer, ada apa. Di sini minta kebenaran semua yang tu. So dia ada kebenaran lah. Kalau takkan dia boleh sampai Kedah weh.
Betul? Jauh tu. Mustahil. Macam mana Ah, dia jangan ada tak kebenaran ada macam tu. Special betul dia. Satu dia tolong Ada tu. lepas blok. Kau rasa kenapa? Bukan dia NGO lah. Hmm. Bukan dia sajalah, NGO lah. Dapat. NGO. Ya, ya. Macam kau nak pergi office lah, kau ada kebenaran nak pergi office tu je lah. Dia ada Tapi- dia nak pergi tolong orang. Dia buat jadi isu yang pasal tak tahu lah pasal apa Ustaz Abu Syafiq apa. Orang nama Abu ni, weh. Pio Abu. PU Abu PU Abu. lah, Ustaz Abu lah kan tu kan. Entah Ustaz betul ke tak kan tu. Ni lagi satu aku bengang tau. Penyalahgunaan term Ustaz kan tu. Sebab Yeah. kau tahu sikit pasal agama, tiba kau term Ustaz. Lain, tak boleh. Pak, untuk jadi Ustaz Mana kau perlu berdaftar. Itu punca Mana ni. boleh tu. suka-suka. Punca program PU tu lah. Aduh. Tak siapa-siapa jadi PU. Dia ingat apa? Dia ingat orang preach agama ni, semua ni yang preach agama kena ada kebenaran sendiri sebab dia orang dah belajar benda tu. Ya, ya. Ain cakap orang atasan banyak je sorok benda yang violating rules. Rakyat ni ibarat askar tak guna je dalam chess. Okey. Betul. Bincang. Bincang dia main chess pula. Aku tak main chess lama ni. Nak je. Okay. Kalau dalam chess ni kita dah kira pawn ke macam mana? Aku rasa pawn agak powerful. Kita pon lah. Kita pawn ke kita prawn? Prawn tu Pawn. udang. Pronto. Aduh. Rakyat ni ibarat askar tak berguna dalam chess. Aduh. Askar actually sangat berguna dalam chess kalau kau tahu cara main dia. Yang tak berguna dalam chess actually king tu. Sebab dia Betul, paling Sat. useless. Aduh. Tapi problem dia bila dia mati semua mati. So tak fair lah kat situ bagi aku. Tapi entah terlalu banyak pula hangat topik hangat yang kita ketengahkan pula awal-awal pula ni. Let's move on to ni sebab dalam segmen hari ni kita kategorikan drugs tu sama dengan alkohol. Kan tu. Sebab dua-dua boleh digunakan boleh dikategorikan sebagai substance yang boleh Menghayalkan. abuse, yes, penghayalan. Aziz ada Sekejap. Macam Arat, selalu. macam mana tu? alkohol memabuk kan? Sama juga tu dia punya teknik. Sama. Hai. Aku Tak tak tahu, tahulah sebab aku tak pernah rasa kan. Sama lah, So- kita tak pernah rasa, so kita tak tahu. Tu lah tu. Aku Rasa boleh kongsi. aku assume apa? Aku assume macam tu Dulu. lah. Macam mana rasa dia? Tak tahu Haziq macam mana rasa dia? Lah. Janganlah macam tu. Itu lah Tapi- macam Tu lah. apa? Tak Kalau- boleh lah. Tak boleh? Tak boleh. Apa yang tak boleh? Kita kena jauh lah daripada dadah dan alkohol. Tak, benda ni pengaruh. Doh kena tengok. Ah, Lepas tu betul. lagi satu, parent main peranan enggak. Kau kena tengok anak kau buat apa, kawan dengan siapa. Lagi satu benda-benda macam story close friend bagai ni macam diorang post kat close friend untuk tunjuk kat orang yang diorang nak tunjuk je. So parent tak susah agak nak tengok. Penyalahgunaan jugalah ni. Ha, Okay. dia jadi masalah dia sebab ni biasa budak-budak lah kan. Budak-budak yang kena dadah, kena arak. Dia orang buat ikut kawan. Lepas tu bila sampai rumah dia orang macam tak buat apa-apa, macam acah baik lah. Betul. Lepas tu family tak tahu, keep on lah benda tu. Lepas tu jadi benda-benda lain, jadi accident. Drink driving. Rogol apa semua. DUI. DUI. Itu lah DUI. Itu problem tu DUI dekat Betul. Malaysia ni. Aku Banyak DUI. problem DUI. bukan DUI. Ada influence. driving under influence tu. Kes tu terlalu banyak. Yes, banyak kes tu sekarang. And Aku dengar DUI. itu DIY. Itu kedai. Duai. DIY. DIY. Betul lah. Tapi itulah sekarang banyak jugalah. Even jadi depan mata weh. Tengok Bila? ada pernah sekali. Accident? Bukan accident. Benda brother tu dia memang mabuk habis lah. Kan tu kan. And then dia driving dekat tol tau. Ini dekat exit Kajang Plus. Aha. Oh. Memang ni. Lepas tu ketuk-ketuk. Orang semua ketuk tau. Tak buka yang tu. Memang mabuk. Ini memang mabuk
kau Dia punya. tidur apa? Orang Melayu apa? Aku tak tahu orang mana sebab aku tengok ni kan. Aku kat situ pun sebab jam. Sebab semua orang nak try lari daripada dia. Yelah member langgar kau sekati macam mana? Dah jadi Lepas kes. tu dia tak Entahlah, semua orang try lah. Orang plus pun turunan tu. Tapi time tu aku rasa sebab awal lagi. So polis tak ni kot. Tapi ada lah orang call. Tapi kita boleh nampak situ. Itu drive in very slow manner tau. Maksudnya macam dekat tol. Memang dia kena stop pun dekat tu kan. Cuba kau bayangkan kalau dia drive at 110km dekat highway. Macam mana tu? Yang tu. Tak fikir pula dia punya effect. Accident tu. Bukan accident je. Orang lain mati tu. Menyusahkan orang lain. Nak mabuk jangan susahkan orang lah. Yang tu kalau aku banyak dengar yang driving under influence ni bila kena tangkap dia orang lepas. Kenapa? Tak tahu Sebab ada takut. kabel ke, sebab ada duit ke. Maybe dia punya alcohol level kot dekat dalam mulut tu kadang masa dia breathing test tu. Boleh jadi macam tu ke? Panel Dia pernah ke ada DUI? level kan. Ini nakal. Ini nakal. Mira. Tak Panel pernah ke DUI? Tak Tak pernah pernah. lagi DUI kat tu. Tapi pernah Lambat, nampak tak lah orang DUI. Aku nak buat pengakuan lah. Aku pernah lah DUI. Jahat lah aku. Tapi aku tak pernah buat apa-apa masalah Jadi salah lah. Hello. Salah. Hah? Kau? Mesti lah salah. Hello. Salah tu tak salah lah. Tak salah tak salah. Lawan tak lawan. Lawan tak? Tapi aku tak langgar orang. Hello. Kita Macam tu juga Kau tak langgar orang langgar orang tak bermakna yang- kau boleh buat. okey, lawyer macam mana lawyer? Lawyer masuk. Ini macam mana? Untuk DUI driving mabuk. Ha. driving mabuk. Driving under influence lah. Maksudnya macam kau Tak, driving. kita punya viewer tanya, kita kena cakap lah. Oh, okey. Okey. Zakia, dari segi apa law macam mana law DUI kat Malaysia? No DUI ni aku tak tahu prosedur from A to Z. Tapi once polis dah check level kau punya tu kan, mabukkan tu, diorang akan terus tahan kau untuk reman untuk buat siasatan lanjut. Yang kes dah alamak, sorry teacher. Asal Tak, saya janji tak buat. Tapi sebelum ni memang saya dah buat, dah lama stop. Sorry. Bodoh. Ni setuju tu dengan komen Madiana ni. Ha. Selalu yang ada social problem ni sebab kurang kasih sayang. So dia nak attention. Tu betul lah. ya. Social problem sebab kurang kasih sayang. Kasih sayang daripada family ke daripada Yes. Dari family. Dari Basically family daripada lah. family Yes, lah. mainly dari family. ke daripada orang Tak ada yang perhatian. dikasihi? Ke macam mana? Tu tak agak. Itu boleh jadi tak? Heartbreak. Heartbreak. Oh, heartbreak tiba-tiba dia buat hal lah ingat tu lepas tu. Aduh, lemah ha. Aduh. Itu orang lemah ha. Aish. Lemah benar kata kan. Heartbreak ke terus buat hal kan. Tapi macam Haziq kuat tu. Dia kuat tu. Ha. Dia heartbreak. Haziq Haziq boleh Lah. buat. keras tu. Haziq kalau heartbreak, aku tak tahu lah. Dia macam batu tak. Tak ada benda boleh effect. You know. Ku rasa sak. Dah malah lawan. Ada. Tapi betul DUI ni satu kes yang serius sebab aku benda ni tak di apa? Aku tak cukup information aku rasa. Oh ya. Yang aku tak parti banyak yang DUI lepas tu bila dah accident dah bunuh orang kata gila. Lepas tu lepas. Itu yang kat Johor tu kan? Tak, kat banyak mana pun tak nak sebut lah kat mana. Yeah. Tapi banyak kes. Oh, Orang apa pun korang tahu kan. Money Macam above law. dekat Penang pun itu. Dia dah sasar memang dia salah. Tapi dia boleh lepas asal lah. Dia tiba-tiba dia ada kat OKU tau. Macam mana dia orang buat macam tu lah? Tu Kalau adalah OKU boleh drive ke? Boleh. tapi kalau buat OKU salah mental. lepas. Okay, you boleh drive, boleh Tapi je. dia ikut apa kan? OKU tak ada kaki pun boleh drive apa? Yelah boleh drive tapi takkan lepas dah bunuh orang boleh lepas. Dia bukan Benda ni semua ni lah time Tidak bicara. Kita akan utarakan
pembelaan sendiri untuk apa? Selamatkan diri lah walaupun kita dah buat salah. Kalau aku jadi hakim, siapa yang salah memang dah kena lah. Tak adalah bela-bela ke apa. Sebab tu kau Tu tak sebab kau tak jadi Sebab hakim. tu kau tak ada hakim. banyak dah Ya ni. doh, aku tak boleh doh. Apa? Kau tak boleh apa? Aku tak boleh doh tengok orang-orang yang dah salah ni lepas tu nak backup acah-acah justice sebagai. Tapi that's the law lah. Sebab tu orang cakap Itu aku bengang dengan law sekarang ni. undang-undang ni bila di-create oleh manusia mesti ada dia punya Flaw cacat celah dia, flaw dia tu kan. Banyak sangat cacat celah ni. Apa lagi? Tapi benda tu kalau nak ubah macam mana lah? Parlimen lah. Parlimen. Parlimen lah. Benda ni jadi kita rasa macam tak adil sebab setiap manusia ada hak asasi masing-masing. Betul. Oh. So walaupun kita dah buat salah, kita still ada hak untuk katakan kita tak salah sebab kita ada reason kita sendiri. Ya betul. Walaupun orang tu kita still boleh cari reason kita langgar sebab dia kat situ tengah malam. Kenapa dia kat situ tengah malam padahal orang tidur? Kenapa dia kat jalan raya? Oh. Okey, kita tak jap. Aku itu paling tak puas hati tu. Dia songsang be. dia mungkin Songsang. sesat tapi bila kita fikir dari arah tu dia macam make sense. Macam ada orang budak boleh beri ni benda tu. Macam budak basikal lajak tu kan yang kena langgar tu kan. Basikal lajak tu, basikal lajak tu dia satu. Yang kes yang dia drive patah balik dari tol dia lalu wrong way. Yang langgar orang tu. Ya. Aha, Yang tu lepas kan? lepas lah. Lepas. Tu kes mana dia jap? kata Tu kes OKU. mana? Yang dia kata OKU tu lah. Tu lelaki Perempuan perempuan lah. Perempuan kan? Perempuan hehok. Kat Penang kan? Aku tak tahu kat mana Sebab tapi aku pernah dengar. Aku rasa tu ada kes lepas yang Dia lari dia patah balik dari tol. yang kena langgar tu lelaki meninggal. Lepas tu Betul kat tu. Oh yang dia naik motor. Aduh, Yang tu macam mana lah? Weh, jangan main gender Jadi sini. benda ni kalau orang tu ada kad OKU itu adalah green card dia untuk buat jenayah sebenarnya. so memang Weh. confirm lepas ke? Weh. Yes. Okay, ni Kalau kau nak better kau suruh orang gila bunuh orang tu. Jangan kau bunuh. Ini bukan untuk ini pro suruh tip kamu. Pro tip untuk pembunuh-pembunuh Panas di weh. luar sana Kalau anda OKU, anda boleh get away with it. Okay? Ingat tu. Act retarded. Boleh lah tu. Potong Tak, kaki. benda tak boleh doh macam tu. Ya. Tapi kau nak buat Tak. macam mana? Kita hidup dalam community. Ni Mar tanya macam mana dengan family victim? Family victim macam mana? Family victim dari segi kewangan mungkin kita boleh claim insurans. Insurans Kalau- apa tu? Mana ada tu? Nyawa lah. Insurans nyawa. Oh, ada. kalau orang tu tak ada insurans nyawa? Itu kalau orang tu mati. Insurans kereta. Insurans kereta. Tak ada insurans, kita boleh ambil insurans langgar lari ada satu lupa. Kita boleh claim. Dapatlah banyak jugalah boleh dapat. Tapi tak semua orang tahu. Kalau consult lawyer baru lawyer beritahu. Lepas tu lawyer ambil berapa persen? Ni aku nak Dia tahu. ikut lah. Ni aku nak tahu berapa persen dia ambil. 30? Itu depends on lawyer tu dia punya gaji jangan tanya. Oh ya ke? Itu ikut ni lah agensi sendiri kan. Aku rasa Mar tengah panas ni. Oish. Emotional support dia orang. Dari segi Benda tu emotional memang tak support. fair doh untuk victim serius doh. Kesian doh. Contoh suami meninggal tinggalkan 4 orang anak. Siap. Tapi orang yang langgar OKU lepas. Ni Faik tanya, kalau makan Panadol kira DUI ke? Tak ada mengarut. Itu mengarut Benda. Ini mengarut. Saya flag ni sebagai scam. Report. Ada orang high makan Panadol. Tapi kalau kau makan Panadol banyak sangat, kau mati tu ke tu? Serius lah. Tak tahu lah. Aku Berapa assume banyak tu? Aku assume lah. Boleh test.
Malam nanti. Back to OKU driving langgar orang. Kesian doh kat victim. Kita tak boleh nak buat apa-apa nak lawan law ni. Yes, dia memang kesian akan dia helpless, hopeless. Heartless. Dah lah tak ada duit nak hire lawyer, nak beta orang yang langgar tu. Dia heartless tak? Tak heartless. Ni kira heartless lah ni. Heartless. Mira heartless. Ke Mira heartbreak. So conclusion dia siapa ada duit boleh lepas lah macam tu. Dunia ni senang yang tu. Duit tu boleh Money beli above macam-macam. Yes. Dia Semua bukan duit. lepas. Dia macam siapa sedar untuk tegakkan hak dia sendiri, dia boleh lepas. Kita tak ada duit, kita ada peguam kerajaan, kita bayar RM1, kita dah boleh diwakili. Peguam free tu kan. RM1 je. Betul. Prosecutor lah. RM1. Tapi peguam RM1 tu mesti tak serius. Maksud aku tak sekomit orang yang bayar banyak. Bukan komit, masalah aku rasa volume. Maksud macam dia kalau dah sasar, kalau dia peguam kerajaan, mesti banyak gila kes. Untuk dia commit kat engkau, yang tu kan, kau punya kes kena like very high profile gila. Yeah. Macam tu lah. Siapa yang banyak duit hire private lawyer lepas. Siapa tak ada duit hire lawyer kerajaan, mesti tak boleh buat apa-apa. Yes. Yeah. Money above law. Aku nak bagi analogi lah. Macam kalau kita sakit, kita tak ada duit, kita pergi hospital kerajaan kan, RM1. Kalau Tak juga. macam Rumah dah. Rumah. kalau Mana boleh orang keluar? kaya swasta, so perawatan sama je. Mungkin ikut maybe hospital kerajaan kita akan lambat sikit, kena tunggu buta. Analogi dia sesuai ke? Analogi dia Macam- still sama. Macam kau Macam tak Kalau- kena. kalau kau pergi swasta, kau betul lah, panel lawyer je mampu discuss dengan tenang. Itu tuju ke engkau, Fi. Itu tuju ke engkau. Memang aku Yeah. tak puati dengan orang-orang yang lepas kena duit ni. Kau semua tak puas hati. Aku puati banyak je benda tapi aku tak puati benda yang tak betul. Dah cukup. Kalau kita tak puas hati, kita memang kena hidup secara berhemah. Jangan lakukan jenayah. Sayangi keluarga anda. Betul. Kalau Jangan kita yang kena kita dah berhati-hati pun kita kena juga dengan langgar dengan OKU atau OKU tu lepas. Itulah gunanya doa. Jangan keluar malam. Kau boleh go so much. Yang lain tu semua kan kau kena reda dengan Allah. Kalau benda tu nak jadi gak tu. Yang tu. Engkau buat macam Tapi mana pun dia nak jadi. Yang tu. Kita memang Aku rasa Mar on my side tu. Dia beta je lawyer banyak duit ni. So kalau kau tak ada duit, miskin sangat susah lah untuk hidup secara ni fair dekat dunia ni. Tapi kalau kita dah jadi, Taiwan kita class. memang tak boleh give up. Kita kena usaha untuk cari pertolongan. Tak yelah, maksud macam bukan reda, maksud aku ni lah. Usaha tu kena usaha, tapi yang selebihnya tu yang kita tak boleh nak usahakan lagi tu, itu kita kena reda kan tu. Dia macam kalau kita langgar orang tu gila, okey, memang dia terlepas. Macam tu lah. Tak adalah macam tu sangat. Itu Kau yang aku. bapak Melayunya. Tampak. Aku nak cakap pasal langgar ni, kau tengok Itaewon Class tak? Itaewon Class. Aduh. Tengok. Dia nak ungkit itu kat sini. Koyak weh tengok cerita tu. Aduh. Memanglah kita tu memang koyak. Itu kat sana tu. Kat Malaysia macam mana? Kat Malaysia pun sama. Hmm. Tapi bukan company makanan lah kot yang kaya. Company makanan. Macam mana tu? Kat Itaewon kan company restoran, pub. So, Kat Cakap Malaysia, company Malaysia Itik lah. itik. Tik. Tak. Okey, jap. Cakap pasal OKU kan. Kalau dekat mahkamah, ada kes-kes bunuh ke rogol. Kalau pesalah tu perogol tu memang dia tak dekat OKU, dia akan cuba juga wujudkan dia gila. Dia cakap tak ingat. Lepas tu mahkamah akan hantar dia ke hospital Tanjung Hotel. Tanjung Perubatan untuk assess dia selama 30 hari ke apa. Kalau tengok behaviour dia gila, so mahkamah akan cakap dia gila walaupun dia bukan pemegang kad OKU. Banyak orang buat macam tu.
banyak je yang tak berjaya. Ada je yang berjaya sebab dia pandai berlakon selama 30 hari dia buat gila sebab dia tak nak masuk penjara. Kalau macam tu dia masuk hospital gila je lah. Dia sanggup. Kalau dalam hukum Islam, orang yang bunuh diri walaupun gila, dia kena bunuh tak? Allahu Akbar. Dia gila tu kan. Dia gila tu Anyone from the viewer kalau ada tahu siapa Macam mana? dari law Islam, kalau contohlah kalau kau gila kau bunuh orang, kau boleh lepas tak? itu aku tak tahu tu. Undang-undang Sebab aku dah bengang dengan Malaysia ni. Lepas Kita nak tegak hudud ke sekarang? Bukan nak tegakkan hudud, aku nak tanyalah apa daripada side Islam. RUU. Itu kita kena buat research. Nanti kita akan share jawapan. Itu pun aku tak tahu tu. Sudah. Aku sangat cetek informasi dalam bidang tu. Agama. Bidang undang-undang agama. Bidang agama okey sikit ke yang tu? Yang tu okey lah. Selagi praktis kan. Tapi okay, let's move on. Aku rasa kita dah banyak kupaskan mengenai isu-isu mengenai gejala dadah ni, penyalahgunaan dadah dan juga penyalahgunaan alkohol. Dan kita move on to gangsterism. Gangsterism, okay. Beruntung kita hari ni sebab kita ada example gangster sekolah. Bekas gangster sekolah. Tu Haziq. Benda tak elok aku, benda tak elok So itulah. Tapi saya rasa banyak je budak dah experience kan benda ni. Tapi ada juga kadang-kadang kita tengok benda viral sebab benda ni menjadi-jadi tau. Ada yang kes sampai ada yang budak mati lah. Yang ni. Itu macam mana pula Elfi? Itu pun tak puas hati ke? Kes bukti ni UPNM. Yang tu. Okay. Itu nanti diorang naik court balik bulan 5 Itu kan dia orang kena undang-undang. Kenapa kita nak ni? Zakia, kau punya voice lari lah, hilang-hilang. Hello. Dengar. Alien. As long as bukan robot aku rasa okey. Okay. Dengar tak? Dengar. Siapa bekas gangster sekolah dia cakap? Teacher yang cakap aku lah. Mana ada teacher saya tak gangster. Aziz gangster. Okay, Sazwan Raiman cakap aku tak sempat bully budak weh. Itu dah ada intention kat situ. Tak sempat bully kena buang. Tak sempat bully. Sorry. Dah kena. Sempat kena je lah. Dari aku rasa gangsterism kat sekolah ni macam dia berjangkit tau daripada senior. Bila kita kena bully, kita nak kena bully tau. Tapi yang budak-budak sekarang dia orang buat benda macam tak fikir tau. Diorang pukul lepas tu record buat video apa semua. Record tu satu hal. Lepas tu sampai streka yang tak silap aku, yang streka tu bukan gangster. Dia kena tuduh curi. Dia betul curi betul. Dia kena tuduh curi. Tapi diorang melampau lah macam tu. Tapi itu boleh dikira act of gangsterism juga lah. Sebab you take benda tu into your own account. Betul. You tak ada bukti, you tak ada apa, tiba-tiba je ni. And then Define gangster berdasarkan kamus Dewan Bahasa. Kejap. Saya Google dulu Tapi kalau kes-kes bully, walaupun salah seorang budak-budak hilang. Tak dengar. Tak dengar. Zakia. Dengar tak? Dengar. Okay. Walaupun dia tak bully, dia tak pukul langsung, dia just tukar orang tengok atau dia tidur kat katil sebelah, Dia still kena dia mungkin kena sebab dia dikira sebagai sebahat. Tapi budak sebab dia, kalau benda tu berlaku kat budak under 18 kan, bukan dia di ni ke? Juvenile. Dia kena bicara dalam mahkamah kanak-kanak. And then after, tapi kalau benda tu mengakibatkan kematian, bila dia dah sampai umur kan, dia akan dibicara lagi ke macam mana? Pindah, bukan?
dia akan Dia pindah hukuman, masuk penjara biasa kan? hukuman tu dia tukar kepada penjara biasa. Tapi tu Sebab dia dah ketika berumur. Tapi so dia tak dibicarakan lagi sekali lah. Tak. Oh, okay. Oh, dia terus sambung je lah hukuman dia kan. So gangster Tono tanya siapa gangster time sekolah. Itulah kita cakap Haziq tadi. So dah boleh move on dah. Tak ada. Yeah. So gangsterisme ni boleh dirujuk sebagai aktiviti yang bersifat jenayah atau sosial yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan individu. Mereka ini sanggup melakukan sesuatu tindakan yang salah di sisi undang-undang demi mencapai kepuasan dan matlamat bagi diri mereka sendiri. Boleh cakap lah bully ni dianggap gangsterisme jugalah. Yang bully jenayah. Apa orang panggil kalau yang conteng dinding guna merosakkan Vandalism. Vandalisme tu bajet-bajet gangster jugalah yang tu. Tapi lain tu. Kalau kita Ada orang bagi orang vandalism yang conteng dinding art bagi orang. Dia orang tak ada tempat nak express art, dia pergi conteng tempat yang orang tak pergi. Kita kena tengok makna di sebalik benda tu lah. For let's say tiba-tiba dia lukis lambang kumpulan dia macam mana? Kalau dia Yang biasa yang lukis gambar kumpulan tu buruk sebab tak ada bakat. Biasa tu. So kalau lawa kita ni lah lenient sikit, tapi kalau buruk Seni. tu buruk tu problem lah kan tu. Siapa yang tak pandai melukis tu boleh lah janganlah try vandalisme. lukis kat toilet je. Betul tu. Lukis kat toilet je. Tu pun dikira vandalisme ke? Benda? Ustazah Shiva. Ustazah Shiva. Ha? Kenapa? Hai Ustazah. Mana ada ustazah? Mana? Gaya dia orang nak hantar budak pergi hospital tapi ada yang cuak. Oh, Kes Syazwan komen dalam ni. Mungkin kes budak UPNM tu kot. Dia nak hantar budak tapi pergi hospital tapi ada yang cuak. Tetap salah bagi aku. Tetap salah sebab dah benda tadi nasi dah jadi bubur. Nak tanya kalau gangster means pembuli should jumpa balik tak orang yang dibuli tu untuk minta maaf? Yes. Hello. Of course. Kalau tak kau Tapi still Apa? tapi apa? Zakia, kau punya suara macam hilang-hilang lah. Tak tak dengar. Ini lagi teruk dia Haziq. Astagfirullahaladzim. Pakai mobile Ni Dia mobile juga ni hari ni. Aduh, you mobile ni. Sekarang dengar tak? Sekarang dengar. Jangan guna you mobile semua. Dah kena tukar dah ni. Betul. Terima kasih Syairan for 50 stars. Moving on. Ni topik yang aku suka tu. Sexual abuse. Ya, tak habis lagi gangster. Gangster tadi aku rasa bijak. sangat Satu gangster. ni lah. Lagi satu untuk budak sekolah zaman sekarang, attitude diorang sangat berbeza dengan kita. Mungkin sebab masa, mungkin sebab diorang ada handphone. Tapi Macam diorang mana kau tahu attitude diorang berbeza? Dia selalu pergi sekolah. tengok jenayah-jenayah yang budak-budak buat sekarang. Benda ni orang besar pun tak boleh buat. Kenapa diorang dah buat macam Cheng jangan tanya soalan. Itu pengaruh ni lah kot. Pengaruh TV, pengaruh social media. Tak. Tapi dulu kita tengok juga cerita-cerita KL gangster, kita tak macam tu. Kenapa diorang macam ni? So macam sangat merisaukan untuk anak-anak kita nanti semua kan. Sebab Kita memang KL gangster ada duit tu. Diorang semua guna kereta mahal. Jadi budak sekolah kan miskin. Nak beli nasi lemak pun power. Kalau macam cerita macam kita bagi akulah, macam aku tengok cerita-cerita gangster, cerita-cerita pukul ni. Kita ambil dari side Positif lah. dari side positif lah. Betul tu. Janganlah buat benda macam ni. Apa ending dia, apa dia punya cost, apa dia punya result dia jadi apa. Cause and effect Kena evaluate benda balik. Okay. Kita ada soalan Cepumas daripada Mira. Ada tak di kalangan panel yang pernah buat gangsterism? Sila kongsikan. Tak ada, kami semua budak baik
Okay, and then move on to sorry. Thanks Zubir, thanks. Okay, Thanks, bayar, move on to Takif lah, kita diorang rasa diorang boleh buat semua benda kot. Tak ada benda yang boleh halang diorang. Betul tu. Bila engkau muda kan, kau rasa macam the world is yours tau, tuan. Padahal kau ni sangat tak matang. Itu depends tengok gak cara diorang race. Tak gak tu. Macam Kalau kalau- orang aku tengok ada orang budak di race baik kan tuan, tapi bila masuk sekolah influence dengan budak lain, Dia jadi ni tu kawan kan. sebaya orang sekeliling dia lah. Betul tu. Apa lagi ni? Budak apa kawan-kawan sebaya atau sekeliling dia yang dia spend time more kan, dia akan lebih terinfluence. Lagi bila umur macam tu. Aku kawan tak ada pun video teruk. Apa benda? Aku kawan gak dengan korang, tak ada pun teruk. Wish, kita orang baik. Sebab tu lah kau tak Tapi- teruk. Betul? Sebab tu tak tahu. Kalau tak kawan kita orang tak tahu aja. Tak ada. Ya. Haziq lah paling baik kan. Paling mengajar kira benda-benda Haziq- yang elok. Kita Aziz orang- terpaling baik. Kita orang selamatkan kau. Aku berhenti rokok sebab Haziq gak. Dah lah. Aku start rokok sebab kau betul tak? Yang dah lepas dah. Ain tanya, apa perasaan jadi gangster? Tak pernah. So tak tahu. Tak tahu, tak pernah Tak ada pengalaman. tak pernah experience. Pasal tak jadi tahu. gangster. Ada Aku potential. rasa orang yang jadi gangster ni macam siapa cakap tadi tak cukup perhatian. Dia nak cari perhatian tapi cara dia salah. Betul tu. Even dalam apa, kalau kita tengok drama Korea pun biasa macam tu. Drama Lepas tu Korea dia lah. nak dalam drama Korea yang jadi gangster bila bapak dia kaya. Kat Malaysia kita tak jumpa benda tu. Kenapa? Sebab kat Malaysia ni bagus tau. Yang kaya semua baik-baik. Aku suka lah anak-anak orang kaya ni. Bapak bohong lah. Shut up, Tertipu please. lah. That's a lie. Oh, okay, tak apa. Yang tu. Benda tu tak apa. Kita boleh ni. Aku rasa okay. Dengan itu ada Kalau lagi? tanya ada potential tak masa bully nak buat jenayah? Yes, ada. Mestilah ada. Aku Trauma. rasa yang kita kena bully time form 2 tu buat kita Besar. kita nak, tapi masa aku sekolah, aku kena bully time form 2 redha sebab aku nak buat time form 4. Adik-adik jangan tiru ya, Hilfi. Ha? Jangan tiru Hilfi. Yang tu. Saya dah baik dah sekarang. Tu bukan contoh yang baik lah, Ifi. Dia ada yang daripada jahat dia jadi baik. Dia baik dia jahat ada tak? Tapi boleh Ada kan? kita boleh relate ke gangsterisme ni dengan apa mental illness? Boleh, Macam boleh juga. Boleh. Mental illness in terms of what? In terms of pemikiran yang dia rasa Dia kuat lah. yes. Lepas tu dia rasa world revolve around him kot. Yes. Itu bukan mental illness tu, itu narcissistic. Mental illness lah. Dia salah fikir. Narcissism. Itu narcissism. Dia mental illness lah. Salah. Okay. Salah Salah. Aduh. Bukan mental lah tu. Kau dah fikir tak betul jadi mental lah. Yang tahu cerita lah. Okay. Inilah point kita sembang. Yang tak tahu tanya. Dia bagi maksud tu dia kefahaman dia. Aku nak tanya. Korang punya macam mana? Bagi aku nak tahu. Okay, Zubir Kau tak tahu kan sebab tu kau gelak kan? Baru bincang kan. Kau tak tahu sebab tu kau gelak kan? Mesti lah. Tak tahu. Mental illness, kalau dia didera masa kecil, so dah besar dia nak buat kat orang, itu kira illness. Mungkin boleh juga ke kita relate balik dengan mental illness. Tu aku rasa macam trauma je. Tapi lebih kepada trauma kan? Lebih kepada trauma aku rasa tu kalau macam tu. Ni pula dulu-dulu kena bully dengan senior, tapi last time dekat universiti dah jadi member. Rapat gila dengan senior tu. Pengalaman dekat asrama. Itu Macam sakit Itu bangang lah kan tu. Pergi rapat dengan orang bully kau. Itu bangang. Tak ada lah. Tak. Unless dia minta maaf ke dia dah insaf tu lain cerita lah. Tak, kalau dia dah baik tak ada masalah pun kita nak kawan dengan dia. Macam
Macam SMS All Boys lah, aku main rugby kan. Banyak-banyak sini yang dah keluar semua jadi baik gila tau. Aku suka lah. Benda tu buat kau jadi rapat kak yang bully ni. Bukan gangster bully. Gangster ni pukul budak gitu. So bullies are usually insecure, betul. Memang diorang insecure, that's why diorang buat benda-benda macam tu kot. Possibly, aku tak tahu. Okay, aku rasa dah boleh move on daripada gangsterisme ni. Banyak sangat kita sembang merepek Merepek betul lah. Memang betul pun aku cakap merepek ni. Okay, banyak sangat dah. Okay, kita kekurangan masa nanti. And then kita move on to hello, Zakia dengar? Haus. Dan dengar dah haus dah. Haus tak? Betul tu. Minum lah. Minum lah. Air kat sebelah je. Air kat sebelah ni. Awal lagi. Sebelah aku ada satu balang PUB. Tengok je tak batal kot. Tengok je tak batal, tak apa. Tapi okay, next. Tutup pandangan tu. Tapi ini lah, Zakia, kau pernah encounter tak kes-kes di mana sexual harassment berlaku kat Malaysia? Atau pernah terbaca ke? Aku tak pernah handle kes sendiri. Suara kau hilang lagi. Hello? Hello. Hello? Ya. Dengar. Aku pernah ada member yang handle kes sexual harassment. Okay. Dia adalah ustaz. Dia adalah ustaz di sekolah rendah agama. Dia minta dekat seorang budak darjah 1. Liwat. Lepas tu dia dengan cikgu tu dia nak buat tuition on weekend. Tapi budak tu seorang je dia nak ajar sebab dia nak bagi perhatian lebih. What the fuck? Lepas tu bapak dia pun dengan gembira lah cikgu nak bagi khidmat ni kan, tuition percuma semua kan. Bapak dia pun hantar. Lepas tu balik budak tu nangis cakap sakit. Lepas tu bapak dia ingat macam demam ke apa lah. Lepas tu next sesi tu dia bawa adik dia sebab ustaz dia suruh. Lepas tu next tu Hello? Hilang. Hello. Ya mobile Lepas tu dia sakit lagi. Lepas tu bapak dia check semua, pergi hospital, ada koyak, dia kena liwat. What the fuck? Dia tangkap. Lepas tu dia macam tak sedar dia buat apa. Dia rasa macam ada orang bisik. Dia guna reason tu lah. Okay, lepas lah. Tu bukan alasan tu. Lepas lah. Lepas tak sure. Kau tak update Tak lah? sure. Tak ada update? Time tu tengah bicara lagi. Kawan aku just tolong. Oh, okay. Kalau jadi bapa budak tu ada hak tak dia nak pukul ustaz tu? Mana boleh tu. Tak ada. Kita law gila. Law tak betul. Boleh pukul lah senyap-senyap. Pukul senyap lah. Kalau kau pukul lepas tu pergi record, lepas tu post kat online. Tu bodoh lah kan. Ninja ramai-ramai. Aduh. Okay. Ilfi apa? Apa Ilfi? Apa? Aku nak ninja. Aku nak tanya satu soalan yang a bit sensitif, boleh tak, mengenai lelaki? Boleh, okay. tak masalah. Okay, let's say kalau korang dekat office ada ramai gila lelaki, ada beberapa je perempuan. Lepas tu korang macam nak cerita belakang lah mengenai perempuan tu, mengenai appearance dia ke, apa ke, badan dia ke. Kita buat macam tu. Okay, let's say kalau ada klik korang yang buat, korang akan Tak pernah join. ada kawan macam tu. Kau senyap boleh tak biar dia tanya soalan? Okay. Sabar lah. Kik. Aku mute juga, sorry kau Kalau korang ada di office macam tu, korang akan nasihatkan klik korang ke, korang join ke, korang caw ke, korang report ke HR? Pulau dia. Report ke HR. Kalau macam tu, tapi make sure sebelum kau report tu, kau make sure kau ada evidence right? Aku tak kot. Aku tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa situasi macam tu. Sama, tak pernah lagi. Tak pernah berhadapan lagi situasi tu. Sebab aku ada juga beberapa kawan yang macam
tanya macam mana nak cari solution untuk benda ni. Oh. Kalau kita report, kita akan malu sendiri sebab kita mangsa kan. Ya. So macam kenapa lelaki buat macam tu? Diorang tak hormat ke ibarat diorang kutuk mak diorang? Kenapa lelaki? Lelaki buat yang tu Lelaki as in semua lelaki ke? Itu General lah, general. general lah tu. Dia dari side perempuan generally. lah. Dia biasa aku rasa dia memang boleh cakap, kita boleh kaitkan balik dengan upbringing dia macam mana kot. Macam tu. Itu maksudnya memang kalau buat macam tu memang dia, maksudnya dia tak respect lah. Engkau sebagai colleague, engkau sebagai ni. Macam tu. Betul. You need to have that boundary layer of respect tau yang tu. Even through gender lain ke macam tu. Aku hanya tak respect orang bangang je. And then yang orang okay ni aku respect. Korang okay, so aku respect aku orang macam tu. Thanks. Miss Teacher Ann cakap men like to make passing comment about ladies. Tak juga, dengan ada man pun kita buat passing comment juga. Basically habit untuk passing comment tu lah yang bahaya. Maksudnya macam membawang. Tu dikira membawang lah bagi lelaki. Apa yang kau tanya? Dia bawa apa? Pasal perempuan dalam office. Kalau ramai lelaki, perempuan Dia macam cerita lah, perempuan ni macam hot doh. Lepas tu cerita lah benda lain yang macam tak elok. Kalau perempuan tu dengar, dia akan rasa insecure yang macam kena harass. Tak elok mentally. macam mana tu? Cakap dia boy ah. Macam tu lah. Alah, tapi tu puji apa? Okay, let's say kalau kau perempuan, orang cakap macam tu kat kau, kau rasa apa? Tak selamat tau. Tu lah. Aku takut tu. Ha. Setakut sikit lah. Kalau benda tu jadi kat adik korang. Betul. Mungkin so macam Kau kena Tak. fikir tu. Tapi tu lah, patut bagi aku benda tu illness tak boleh, juga. tak boleh nak normalize lah. Macam kalau macam aku kat office aku sebab tu kita tak kerja dengan orang yang kita kenal lot. Contoh lah kalau aku kat office aku tak kawan dengan semua orang tau. Aku kawan dengan team aku untuk fokus kerja. So aku tak bawa benda-benda luar sembang dekat office. So kerja kan. So benda yang tak relevan macam cerita pasal awet ni semua tak keluar kot. Ya. Orang macam tu Betul. tapi banyak kan kat sini, lagi kat Malaysia ni kadang-kadang bawa masuk lahar rumah tangga, masuk dalam office lah, sembang dengan ni. Ya Tu. tu. Macam tak ada boundary layer tau. Itu bagi aku personal matters lah. Macam kalau kau dengan team kau nak cerita pasal tu, kau kena clarify dengan dia lah. Aku nak cerita ni, kau okey tak? Kalau tak payah lah. Tapi make sure kau trust lah orang tu sebagai person. Maksudnya kau kenal dia betul-betul untuk kau cerita. Kau jangan main sekati je. Entah-entah dia pun jenis membawang juga, habis lah. Kau kena juga kan. Yelah. Memang lah, sebab tu orang tak buat personal matters kat office. So Haris cakap for me, kalau ada case macam tu, mangsa perlu someone yang dia trust dan boleh cerita benda tu. Dan pergi report ke HR supaya company boleh take action against that guy. Yes, betul. Report je kat HR. Report je. Tak perlu takut lah aku rasa untuk report ke HR. Macam tu. Unless Report je. Kau tak ada bukti pun HR akan investigate. Tak ada masalah. unless HR buat tahi kat. Tak, HR buat tahi. Kena buang HR tu kot. Satu HR tu kena buang. Ya tu. Kau report kat bos atas pula. Macam bos kau kau punya yang Let's say yang buat HR yang buat komen, kalau yang buat komen tu bos kau. report. Yang usia bos. Ish. Itu banyak. Berhenti kerja lah. Berhenti kerja lah kot. Berhenti kerja. Berhenti kerja. Banyak je rezeki tempat lain. Tapi tu lah. Teruk sebenarnya. Tapi benda ni tak menyedihkan lah kalau orang yang komen lah bapak-bapak orang yang ada anak perempuan. Aku baru baca tadi semalam tadi lah kat Twitter lah, pasal ada perempuan tu. Dia macam segan lah. Dia sekarang tengah pregnant. So after PKP ni dia cakap dia macam takut tau nak balik office, nak masuk kerja. Sebab orang-orang kat office dia biasa macam gurau benda-benda yang macam tu tau. Teacher tanya kalau lelaki dengan yang ada kuasa macam pangkat tinggi, kalau dia buat benda ni macam mana? Itulah dia problem tu. Biasa yang bincang lah. Pangkat tinggi ni kan. Tapi nak cakap
manusia ni tak kebal lah. Kalau benda tu dia buat tu kan, akan keluar juga. Dia punya apa nama tu? The truth will come out. Tu. It's just a matter of time lah. Yes. Kau Terus je come out. Tapi kalau macam consequences justice dia sangat tak ada lah sebab kita guna undang-undang yes, manusia kan. Justice memang takkan ada. Takkan pernah ada justice. Itu lah. Nak buat macam mana? Tapi kena try lah tak jadi orang yang macam tu. I mean, kita jangan buat macam tu. Aku rasa orang sekeliling pun jangan macam tu lah. Aku rasa kalau man with power ni pun kalau kau bersatu dari bawah untuk jatuhkan dia, jatuh gak. Betul. Kau kena ada game plan yang betul lah. cuma siapa je nak buat macam tu. Betul. Banyak effort pula kan. Yes. Zakia, hilang suara kau. Kau dah live. Hello. Ya Zakia. Tukar line, jangan pakai mobile. Kau. Kenapa Zakia? Ada komen tak? Tapi benda ni sangat normal di kalangan rakyat kita sebab banyak je bos yang harass PA sendiri, yang harass budak-budak intern, tapi budak-budak tu semua diam sebab tak nak kena buang. Ya. Diorang rela. So dalam arti kata lain takut sebenarnya kan. Dia macam tersepit lah. Yeah. And tak ada orang nak tolong. Orang-orang HR tengok je macam dah biasa dah ni. So diorang macam normalkan benda yang tak normal. Kalau cakap je kan nanti dua bos memang macam tu. Ada law Zakia pasal ni. Kena report polis lah. Tapi tak ramai berani buat sebab diorang fikir future diorang. Nanti rumours akan spread ke diorang. Then back to individual itself lah balik. Dia kena Kena buat effort lah untuk buat report ke tidak. Individuality. Tapi bagi perempuan benda ni sangat berat untuk diorang. Ya. Bagi lelaki boleh je cakap sabar. Kau beranilah sikit report, tegakkan maruah. Benda tu tak senang. Betul. Dia takut tu siapa yang kena tu nak buat report. Ada yang depressed, ada yang anxiety. Adakah kadang kau kena orang panggil tu? Secluded di pulau dengan colleague lepas tu. Faham tak? So macam colleague pun tak nak ni dengan kau sebab takut diorang buat something, diorang kena report ke HR tu kan. Kau. Ish. Itu toxic gila tu surrounding dia. Macam tu baik belah je lah. Macam tu. Asal common office aku rasa macam tu banyak kat sini. Dengar tu semua orang kerja sendiri. Niaga lah. Jangan kerja office. Jangan jadi hamba. PKP ni niaga apa? Berniaga lah brownies. Ya Zakia, iklan. Okay, saya Zakia. Saya Tak clear. Aduh, nak Hello? spoil lah iklan dia. Hello, dengar tak? Dengar. Hello. Okay, untuk orang-orang semuanya Kajang, Bangi, Eco Majestic ke Bandar Sri Putra, siapa-siapa yang mengidam brownies boleh order dengan Zakia. Lepas ni siapa dia? PM Zakia Zaki, okay? Ya, Hulu Saya ada Langat. buat. Hulu Langat masuk tak? Apa? Hulu Langat masuk tak? Kalau tak lepas. Tak lepas ke? Habis PKP mungkin boleh. Habis PKP mungkin boleh. Okay, itu dia. Kalau anda hendak makan brownies time puasa ni, Saya ada buat. mengidam ke apa ke, Zakia ada buat apa? Jualan brownies. Boleh specify nak brownies apa, nak yang pening ke, tak nak pening ke boleh. Tanya teacher yang dekat sekolah pun sama benda ni. Uyo. Ui. Oh my god. Yang kat Teacher among teachers ke? Kalau kat sekolah mana? Bahaya Ya. Weh, Among COD Perlis. Alamak, jauhnya Perlis tu. Zakia, ada orang nak hantar Perlis. Alamak, sorry. Singgah Penang dulu lah. Saya pas Zakia. kat dah. Okey, tu ada 2 order. Kena buat NGO ni. Dapatkan surat. Nak jual brownies je pasal. Teacher Ann cakap tadi kat sekolah pun terjadi. Tanya Environment sekolah. cikgu-cikgu ke murid-murid
Tak kot, aku rasa Murid kot. murid. Oh, Oh, murid. students. Student tu lah. Mungkin dari situ kot dia buat teachers tu. Oh, ini Oi. student memang semuanya tak matang dan tak bijak. Tapi teacher juga, oh ini bahaya ni. Saya toxic betul sekolah tu. Tapi benda tu tak mustahil kalau nak berlaku sebenarnya. Bila kita fikir balik kan. Ada Kat je. mana-mana je dia boleh jadi. Kat mana-mana boleh jadi. Sebab orang Untuk kes yang ni aku rasa kita apa memang betul lah, macam memang kena cari support lah. support group kena wujud lah untuk ni. Bukan support group. Support group pun kena dah. Bukan support group, macam Bukan group Facebook. bukan grup Facebook. Telegram. Bukan macam WhatsApp. apa? Discord. Among members lah, macam kau tahu member kau kena harass, kau kena stand up to him her lah kot. Ya, betul. Member kena arrest. Beta tak kisah lah pengetua ke apa ke. Itulah. Hopefully korang semua ada kawan-kawan yang boleh di trust untuk luahkan benda-benda macam tu kalau benda tu jadi kat korang kan. And hopefully kawan tu pun kawan tu Serius kat dua benda ni. memang serius. Is- Sangat serius. Saya cakap teacher and students, meaning students yang harass teacher. Wow. Oh. Ke Aziz ada komen Aziz. Haziq macam mana Haziq? Ha? Ada pengalaman tak? Weh, tak pernah tu. Apa teruk sangat student sekarang. Ish. Tu lah. No. Astaghfirullahalazim. Apa hey kau ni? Tak boleh lah, speechless. Oh, speechless. Betul lah tu. Benda ni memang sangat serius, tak boleh dipandang remeh. Hopefully nak cakap Zaki, ada ke kalau kita nak reach out dekat lawyer, ada ke macam hotline kalau especially sexual harassment ni? Ada badan-badan yang handle ke? Tak pasti. Itu kita kena search. Ada kot. Mungkin ada kot Tapi- NGO kan yang Ada lah NGO dia. confirm ada. Hopefully lah. Oh, be friends. Friends KL. Itu on depress. Banyaklah NGO sekarang. Orang memang sangat melampau. Diorang punya attitude. Siapa? Budak-budak sekolah sekarang. Diorang punya. So macam macam kat sekolah ni, apa solution yang kita boleh buat ni? Budak tu. Bagi je bully balik. Tak ada. Ibu bapa. Takkan semua ni Mungkin- tu ibu bapa Kau kadang-kadang hilang ke, kau satu perkataan kau dah hilang tu. Ibu bapa dengar tak? ibu Ibu bapa dengar. Sampai dengar tak dengar? Dengar ibu bapa. Ibu bapa nak buat apa? Tu. Macam ibu bapa kat rumah mungkin diorang banyak main handphone daripada spend time dengan anak. So, orang tak tahu kat sekolah budak ni buat apa. Baik sangat main WhatsApp Tak- kan. Ada je parents yang tanya tapi budak tu tak nak share. Betul. So Salah macam benda ni salah, subjektif lah. salah method lah, salah effort lah tu. Possible tak teacher untuk get apa macam contact dengan parents pasal budak-budak ni? Kalau kena ni. Bukan kalau kena, kalau dia buat ke, Possible kalau dia kan? kena ke. Memang possible tapi kau kena see in this way tau. Dengan apa zaman sekarang kan. Kalau benda tu ni parents semua backup anak dia dah. Ya tu. Walaupun dia tahu anak dia tu ni. So nak Sekarang buat. macam tu kan. Tu lah banyak parents bodoh lah sekarang ni. Macam Dia akan backup. Parents Kau kena jadi parents yang pandai lah Jol. Aku tak jadi parents bodoh lah cerita dia. Anak aku salah aku pukul dia. Bagus. Asal nak kena bila anak kau jadi tak betul tu. Tapi dia ada Sebab sayang. Sebab sayang ke? biasa tu. Sebab sayang lah kena ajar dia awal. Asal nak bagi biar dia buat benda-benda yang salah kau nak backup lagi. kan. Kena bentuk dia kan. Wah, parents sekarang ni pun aku tengok banyak yang macam mental illness gak ke. Oh. Macam Ha. cikgu Ah, bagi betul lah, cikgu betul bagi betul lah, KP. Parent mental illness. Betul. Kau rasa sebab apa? Aku rasa kan kita boleh pergi ke segmen seterusnya, iaitu internet. Problem internet ni. Dia akan mengakibatkan macam-macam bentuk
penyalahgunaan. Salah satunya, Haziq, apa? Wish. Apa dia? Penyalahgunaan internet. TikTok. Banyak. TikTok salah guna. Macam mana tu? Kau tengok je lah video Malaysia kat TikTok ni. TikTok sebenarnya bagus tu. Aduh. Macam Hoi, kita macam dah, aku Bagus nak setnya tu. kita dah tahu. Bagus kalau tu. guna lah. pasal masak, pasal macam-macam tu. Masak Cuma- tengok YouTube lah. Tak, dia punya step-step dia senang tau. Cuba kau buat. Kau Kau, nak kau ada tengok, buat tak? kau tengok video dia macam menarik tau. Kau try buat satu. Ui, jangan lah. Ha. Teacher baru ada soalan tu. Apa soalan? Soalan apa? Teacher N tanya kalau kita cerita kat orang, dia orang percaya ke? Lepas tu yang ni anak. Yang tadi tu lah budak, bukan dia rasa anak dia baik sebab depan dia orang baik. Tu macam mana tu? Dia cakap untuk kes-kes sexual abuse, biasa saya handle ayah tiri dan anak tiri. Selalu tak percaya yang suami baru akan buat macam tu kat anak dia. Weh. Itu banyak gaduh aku tengok dalam TV. Ini dia tengok apa Netflix punya series, The Trial of Gabriel Fernandez. Yang tu. Yes. Ah. Best gila. Baru kau tahu betapa ni parent pun boleh buat kat anak macam tu. Tu kira mental illness kat tu. Teruk tu. Macam mana dia boleh buat macam tu? Kau tengok budak tu, kesian dia. Terlindas lah Pak Warat. Wait, siapa yang bising Hello? Okay. So betul lah, mental illness ni aku rasa internet ni banyak influence tu. Betul. Bila kau nak expose yourself sangat kat luar tu kan, and then kau tak dapat balik recognition yang kau nak ke, ataupun kau kena harass ke dekat internet macam tu kan. So end up engkau transfer balik energy tu dekat physical world. Macam tu. Lagi kalau kalau kau Sebab kata Tono lah. Internet the sources of all both problems. Yes, kalau disalah guna. Yes, kalau disalah guna lah. Sarah Izzati cakap betul tu. Banyak resepi kat TikTok. Saya punya soalan satu je. Korang buat balik tak resepi tu? Saya buat dalgona kopi je. TikTok ni bukan main orang gelek je ke? Ha? TikTok ni bukan ramai orang gelek je ke? Tu tengok siapa Itu kau yang follow keluar lah. kat timeline kau. Aku sekarang backup budak-budak TikTok kot. Oi. Tapi bukan dah joget-joget lah. Backup. Bukan dulu orang semua Tapi best ke TikTok ni. Artis pun guna TikTok untuk menari kat tayang-tayang badai. Macam mana tu? Biarlah dia artis. Lah, diam. Artis tak apalah. Artis apa Artis tak? Tu tengok TV dah berlakon tak apa pula. Apa poin kau? Entah. Kalau artis tak apa, gelek-gelek tu kan. Tapi tak apa tu. Tapi itulah, aku rasa kalau setiap platform tu ada baiknya, ada buruknya. Tapi kalau kau tengok lah kan, aku rasa TikTok mesti yang paling banyak trending mesti orang yang gelek kan. Betul tak? Ya. So orang tengok. Dah itu. manusia ni teruk. So at the end of the day, kau punya point tu tak make sense jugalah. Yang tu, benda lagi banyak teruk daripada lagi banyak baik dia tu. Kalau nak sangat tengok orang masak ni kan, YouTube nampak tu Gordon kat sana. Tak, YouTube lambat. Kau nak learn Master Chef, semua macam mana nak buang kulit lobster, boleh. Lagi menarik aku rasa. TikTok ni memang tak function lah kot. TikTok ni tak patut ada pun. Dia guna idea ni tu, macam dulu kan ada Vine. Yes, dulu Vine. Bigo. Bigo ni Bigo Weh. macam mengarut tapi Bigo aku tak Weh, pernah masuk. Tapi Bigo memang serius teruk. Mengarut tu lah yang apa ni? Macam jadi pelacur online kau tu. Bigo. Punca rezeki. Ah. Punca rezeki Jol. Nasi rezeki aku kau. Tak baik tu macam tu. Punca rezeki. Weh, teruk doh budak-budak sekarang. Dah tu perut nasi dia orang. Buat macam mana? Ya Yang tu tu kan. ni parents kena tengok nak buat apa malam-malam janji pelacur kat online. Weh, teruk sial. Tak agak. Dia patut parents jangan bagi phone kat anak. Betul. Nak beli sendiri lah.
Lepas tu jangan bagi wifi, tukar password. Nak jadi pelacur kat rumah sendiri. Bukan pelacur kat mama bapak kau lah. Tutup. TikTok banyak. Tapi tak boleh macam tu doh, nanti rebel doh. Betul. Dia Daripada lagi- anak lagi kerja pelacur, baik dia rebel. Babi aku ni. Alah, biar je lah diorang. Tapi Bigo memang serius teruk doh. Aku bukan nak cakap apa lah. Bigo memang serius teruk. So apa kita punya komen yang baru, yang ni yang bagus sebab at the end of the day app tak Ni salah. paling bagus, betul? Blame the users. Betul tu. Kita ada power dekat benda yang kita consume. Betul. Kalau benda Semua yang ni keluar kat users. timeline kau, semuanya benda orang menarik gelik, maksudnya kau consume benda salah. Problem je kau. Semua ni berbalik pada individu. Ha. Betul? Tak silap aku, app macam ni dia ada algoritma kan. Dia based on apa kau minat selalu tengok kan tu. Dia macam Insta punya explore lah. Itu aku tak tahu lah. Tak tahu Insta Explore aku elok. Entah. Insta Explore kau sama. keluar gambar apa Aziz? Picit jerawat. Gambar. Akunya kalau picit jerawat Weh, bapak dia. Benda-benda Shock tu kelakar. tengok. Keluar ni keluar apa? Whitehead. Keluar Dia tu tengok geli tu. Geli betul. Salah. So Ada orang tak ada orang tahan. boleh tengok ah. Ada orang dia dapat satisfaction daripada tengok benda tu. Tengok picit jerawat tu. Tak boleh tu. Aku kat diri sendiri okey kot, tapi bila tengok online punya disgusting gila. Tak, dia ada level lah. Bukan yang picit sampai keluar darah apa semua tu. Aku tak boleh aku tengok. Dia picit just keluar nasi je. Babi kan nasi. Nasi. Keluar nasi. Ya Allah. Lawak dia tengok. Macam mana? Tapi yang penyalahgunaan internet ni kan, Mhm. zaman PKP ni keyboard warriors banyak nak mampus. Ui, kau ni orang. Memang lah, semua nak Ada tunjuk ribut dia. gaduh tu. Nah, Zakia hilang. Hello, dengar. Oi. Diorang punya tu. Betul, kau cakap macam tu Gelap. tu. Gelap pun putus-putus. Wait. You mobile. Yeah. Aduh, you mobile Okay, apa? Hilang terus ke? Hello? Hello. Continue. Yang TikTok pula. Yang apa, internet ni kan keyboard warriors banyak. Lepas tu macam dekat 270 orang kot kena tangkap sebab sebar fake news semua. So macam bayangkan let's say itu mak-mak, isteri-isteri orang, suami, pakcik-pakcik. Tiba-tiba kena tangkap, kena remand. Ramai Macam orang kena tangkap. Siapa suruh share? 200. Tak pasti jangan kongsi. Betul, tak betul. pasti jangan kongsi. Setuju. So macam time PKP ni kita boleh tengok lah orang dia banyak masa tapi masa tu dia hala tujukan ke mana. Ada pepatah cakap macam ni, macam kau nak tengok personality orang tu kan, jangan tengok dia dengan family, jangan tengok dia dengan kawan. Tengok apa dia buat seorang-seorang kalau dia dalam keadaan dia berseorangan. Kan tu. Seorang-seorang dalam keadaan berseorangan. Macam mana kau nak tengok dia? Tak. Dia tengah seorang. Macam mana? Dia punya real self akan Suruh keluar dia time selfie lah. tu. Boleh lah. Kan tu. Ceng ni kan. Minta kena kecam ah. Nak suruh selfie pula macam ni. Okay, kita ada soalan daripada Putri. For people having mentally abused, sexually abused, can you suggest any legit medium or organisation yang handle kes-kes macam ni? Zakia, ada apa organisation tak yang ni? Hello? Terima kasih. Talian kasih. Talian kasih tu untuk ni Talian kasih lah kan. Terima kasih lah. Dia cakap hotline dia. Apa tak nombor dia? 15. Talian kasih. Lepas tu sekarang ada juga lagi apa tak, tapi dia macam siapa mangsa yang kena abuse kan. Bila dia call hotline tu, contoh lah orang yang abuse dia dekat situ kan. Dia orang ada dia punya code untuk cakap. Faham tak? Talian Kau kasih. macam mana tu? Bukan talian tu, apa benda entah. Banyak lah sekarang NGO yang tolong orang yang kena. Baguslah juga aku rasa NGO ni. Tapi Kan. Mungkin nanti kita boleh share link Link apa? link untuk hotline
any website untuk support group untuk membantu orang-orang macam ni. Talian kasih lah. Nanti kita post dekat group lah kat Facebook. Boleh. 15999. Kejap tu. 26. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Semua ada. Kaunseling, kebajikan, perlindungan, rumah bayi, remaja, childline, perkhidmatan kesihatan reproduktif. Semua Kesihatan reproduktif. Yes. Sex education. Betul kan? Sex education itu tak best kau. Sexual abuse. Tadi kita cakap pasal sexual abuse. Ini kalau yang sexual punya ni, kalau yang student ni, yang tu macam mana tu? Yang Macam mana? Student macam mana? Counselling lah. Cikgu counselling ada kan? Yes. PRS ada. Itu Pembimbing. soalan. Saya sebagai pembimbing rakan sebaya. Tak ada PRS ya. Tapi cikgu kaunseling tu boleh dipercayai sebagai ke? pembimbing rakan sebaya. Menyarankan agar semua untuk mencari kita orang sebagai cari moral support. Tapi Jol, bukan kau kena buang ke? Mana ada aku jadi QM tak kena buang look sikit. Yang kena buang tu QM. QM. QM kena buang. Oh, okay. Nama tak nak mention. Hai Jackie. Tapi betul lah, pembimbing rakan sebaya counselling. Tapi itu kalau benda tu berlaku, macam let's say kau sekolah biasa tu, kalau yang tu, macam mana kau nak membimbingnya kalau kau tak tahu pun benda tu berlaku. Tapi end up yang kau tahu dia akan yang basically daripada ni kan, yang kau akan nampak is dia punya output. Tiba-tiba Yang tahu je tahu. Cerita dia. Yang tahu je tahu. Mana saya tahu? JT lah. Saya kau ulah. PRS lah tahu. PRS tahu. Dia bukan dia kan aku cakap aku sarankan aku bagi dekat orang yang kena lah, carilah guru kaunseling, carilah PRS. Kalau mutually benda tu, mutually concern, dua-dua problematic. Kalau cikgu problem, PRS problem. Tutup je lah kaunseling tu. Tutup lah sekolah. Bubar je. Tak payah sekolah. Bubar sekolah tu. Okay. Jasmine tanya berapa orang dalam ni? Berapa orang ni? Tak ada orang, tak wujud. Ni semua persepsi kau. Tak wujud. Oh okey. Ini semua tak wujud Kita tengah bincang benda yang tak wujud. Kita tak wujud sekarang ni kan tu. Yang korang dengar ni semua imagination. Okay. Weh, Tak ada benda ni ada cerita sini habis. bunyi apa tu? Mesti Zakian. Betul. Aziz Dia Haziq. Apa? Okay. Bunyi apa? Ada helikopter tu. Oh. Dia Serius? tengah cari engkau tu. Dia tu kan. Dia tengah cek orang tak puasa ni. Orang tak puasa ni. Siapa orang tak puasa ni? Ha? Geng yang belasik hitam. Geng Oh. geng apa? Dia baru on, dia nak catch up. Tak ada. Geng Okay, kita perkenalkan lah final. Ha? Perkenalkan Jasmine nak tahu siapa ada dalam ni. Oh, Jasmine tahu. Kenalah seorang-seorang. Ada bukan nama sebenar. Saya TJ. Hai. Mana lagi? 3. Annyeonghaseyo. Itu Zubair. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Opa. Oppa Gangnam Style. Kita ada Opa? Opa Cheng. Oppa Cheng. Thank you Jasmine. Okay. Ada tips lah nak jaga anak. Okay. Soalan for Zakia, PRS dan guru kaunseling ada kelas for confidentiality ke? Sebab kat sekolah pun kalau tak ada tiba cikgu PRS. Betul. Tu yang aku cakap tadi. Cikgu kaunseling. Dan kau membawang dia orang ni. Macam mana tu? Tu kadang student takut nak jumpa dia orang. Panas. Yes. Jawapan dia adalah So bunyi orang makan tu. Siapa makan ni? Cheng, kau makan Bunyi kunyah tu. Ha Cheng? Tak. Sumpah bunyi kunyah tu. Ni plastik tu. Aku simpan barang. Plastik apa?
Wah. Teng. Bodoh Aduh, puasa lah dah bodoh. Ha? Cikgu kaunseling dulu selalu text mak aku. Cikgu counselling text mak kau untuk nasihat tu. Tak boleh buat apa. Gapa kena. Aduh. Nah, tapi Zakia ada apa dia punya ni? Kau nak cakap ni? Okay. Kalau ikut undang-undang, untuk orang yang membantu pesakit-pesakit yang memerlukan bantuan mental ni kan, bukan nak cakap mental, diorang ada, kalau diorang heboh kan bagi orang lain, diorang macam did something breach of trust, and kita boleh ambil legal action. Tapi untuk sekolah, biasanya diorang akan bawa ke pengetua, lepas tu suruh tutup sampai sini je sebab tak nak malukan sekolah. Macam benda ni takkan kena. Tapi kalau parents tu nak fight for their children's right, diorang boleh. Problematic. Sebab dekat hospital ada je pesakit yang doktor dia bagi tahu kat doktor lain. Lepas tu doktor lain tu makcik saudara dia. So makcik saudara dia heboh kat family dia yang mengatakan dia ada skizo. So macam satu family heboh sebab doktor dia heboh kan. Weh, tu boleh kena tarik lesen tu kan? Malpractice. Malpractice tu kira malpractice, boleh tarik lesen. Jadi kat sekolah ni boleh kira benda sama juga ke? For let's say cikgu counselling tu ataupun ni dia breach of trust, boleh dikira boleh tarik dia punya ni juga. Breach of trust. Kalau dekat sekolah boleh apply ke macam tu? Boleh. Kalau dah sasar mesti pengetua semua nak tutup kes kan? Ano? Tapi kalau kita tetap berkeras juga, tapi kebanyakannya semua macam tak apalah, dia macam tu lah. Tak boleh lah macam tu. Tapi ada ni juga, ada certain PRS ke cikgu ke doktor, diorang bagi orang lain sebab diorang nak opinion orang tu. Okay. Bukan yang tu kena ni kena confidential gak ke? Tak boleh mention nama. Means Ini, benda tu jadikan general kot. Benda ni subjektif lah. Dia kena tengok. Dia bukan rigid yang once bagi tahu breach of trust. So kena consult lawyer. So Jasmine cakap cikgu counselling dulu every week suruh aku masuk bilik counselling. Itu aku something problem tu. Problematic. Itu problematic sebab aku ada sense something, mesti ada benda tak kena ni. Ingat tu. Sebab setiap minggu suruh masuk bilik counselling, kenapa tu? Tapi tak tahulah. Itu experience masing-masing. Itulah problem yang kita tapi actually kita start dengan apa hari? Internet je kan. End up kita dekat counselling dah. Yelah, depression kan. Betul tu, mental illness, depression. Jangan anggap depression tu satu penyakit joke tau. And lagi satu, kalau engkau recognize engkau ada depression, kau tak ada. Orang gila cakap yang tu. Betul. Orang yang ada depression ni dia tak tahu dia ada depression. Dia tak perasan pun. And kalau dia betul ada pun dia tak mengaku. Yalah. Dia in denial. Maksudnya kalau yang bukan depressed, dia cakap dia depressed, dia tak depressed lah sebenarnya. Tak. Yes. Unless benda Tapi tu keluar sebenarnya daripada doktor dia ke. Yes. Kena at least kena jumpa doktor lah. Kena buat ujian. Kena ada punya tu. Ini buat test online dia. Buat test online. Lepas tu terus self-proclaim. Kau isi survey kau tipu kan. kan tu. Buat test online. Bukan. Isi survey pun tipu kan. Isi survey pun tipu. Buat test online ni. Memang tak lah. Okay. And end up kita move on to macam mana kita nak alleviate some of the stresses of MCO ni bagi kepada lagi kena orang yang biasa macam extrovert ke jenis yang tak boleh duduk rumah lama-lama ni kan. So macam mana nak alleviate? So, salah satu kita akan pergi kepada isu gaming. Sebenarnya gaming ni banyak misconception. Lagi bila kita membesar kan dulu kan, okay, dia ni asyik main game je, mesti dia budak jahat kan. Padahal benda tu tak betul pun sebenarnya. Kalau orang tu main game tu sebagai hobi. And even sekarang pun kita boleh tengok gaming tu sendiri boleh menjadi source of income bagi hobi mahal.
Dia hobi mahal. Semua hobi mahal tu. Kalau kau fikir balik. Ya. Semua hobi mahal. Kumpul stamp murah. Kumpul stamp pun Kalau kalau stamp murah. tak tu, kalau stamp yang Stamp mahal tu. stamp Stamp rare-rare tu. yang Stamp rare apa tu sen mahal kot. gila tu. Stamp Lepas tu kenapa kita punya hobi time kecil kumpul stamp apa? Dulu murah, sekarang mahal. Tak dulu time Kumpul stamp tu ya. Sekarang barang naik harga. Stamp pun naik harga. stamp aja sekarang. Kumpul stamp. Kumpul stamp. Apa lagi kau kumpul? Aku tak kumpul tu stamp dulu. Aku tak Bos kumpul stamp Aku pernah cuba dia kumpul stamp. Bapak hambas ya kau punya hobi. Kau beli album dia. Ha? Aku Dia ada ambil album surat yang ada ni lah, surat yang ada stamp kau ambil, lepas tu letak dalam buku album gambar. Oh, kau curi surat. Kau ambil stamp dia. Apa curi? Surat yang mak aku dapat lah. Nak curi. Ingat kau pergi post office, lepas tu kau ambil surat. Aku nak stamp. Kan, nak pergi mana sih atas kecil tentu habis tadika ke baru darjah 1 macam tu kot. Betul. Kau ingat je dia satu. Ingat doh sebab tentu aku buat doh. Kau buat apa? Kumpul stamp lah. Oh, okay. Kumpul stamp. Pernah Itu cuba. pun- Aku pernah cuba. Tak benda tu memang Tapi betul lah. Hilfi, apa kau rasa tentang orang misconception pasal gaming? gaming Hmm. misconception contoh tadi tu lah yang kata benda ni buang masa apa semua tu kita dah tak boleh nak pandang as ni kot, sebab kita boleh tengok sendiri lah, ada tournament gaming sampai gaji 2 juta, apa dia punya prize pool sampai bilion-bilion, orang yang main seminggu boleh jadi jutawan. So benda tu macam dah tak relevan lah nak kata gaming ni buang masa. Betul lah. Sebab ramai je sekarang orang buat duit daripada game. Memang banyak. Tapi tengok sekarang pun even selebriti pun kan dah start. Selebriti pun dah start. Tapi Orang diorang buat streaming. agak cheat code sikit lah sebab diorang gunakan yes. diorang punya fame untuk ni kan. So aku downvote. Okay, just to clarify, TikTok dances are a form of exercise. Try the dance challenges and you'll be sweating your pants off in half an hour. Tak payah post pun tak apa, try challenge je. Betul. Tu. Tapi tahu tak apa Tu exercise? betul lah. Kalau tak post okey je. Solat pun exercise. Tapi TikTok ni kan Betul, solat buat exercise. Jom solat sekarang, Zuhur dah masuk So, engkau bunyi Dah buka makan. makanan tadi tiba-tiba. Solat jap. Dah kelecap. Korang stay dulu, aku nak pergi solat jap. Baguslah semua panel-panel hari ni. Saya bangga. Alhamdulillah. Ramadan kan. Tapi gaming kita tak boleh nak cakap banyak pun sebab sekarang semua orang streaming kan. Kalau kau tak streaming maksudnya something wrong with you lah kan tu. Ataupun kau suka benda lain. Read a book kan tu kan. Tapi betul, gaming ni boleh buat duit tu sebenarnya. Given parents kau bagi lah, parents kau support lah. Kau punya cita-cita, mana tahu dari kecil nak jadi gamer kan. Pergi main peringkat international. Benda boleh buat duit lah. Ada je masa depan, future sebenarnya. Cuma parents lah, tengok lah parents bagi tak bagi. Tak semua parents support apa yang kau buat. Cuma tak ya Zakia. misconception gaming bagi perempuan ialah bila lelaki tu main game tak ingat duit, sampai tak solat, sampai tak makan. Tak ingat awet lah. Tak call. Tak ingat Bukan awal. tu Tak ingat untuk awet yang tu. Tak check in. yang Tak DM. Tak mention. dia untuk yang ada tanggungjawab tu diorang tak abaikan tu. Ya ada tanggungjawab lah kan. Betul lah tu. Dia kena pandai bahagikan lah masa kan tu. Tapi dia memang tak salah pun kat tu. Dia lala kat orang tu sendiri lah. Betul. Kalau tahu dia punya, kena tahu dia punya. Tahu apa? Dia punya apa? Dia punya apa? Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Tak, kalau Salah seorang ni. okey je main game kan, tapi masa tu lah. Dia
tables. Ni pecah-pecah lagi. Okay, tak apa masa tu. Okay, aku rasa kita dah dragging lama gila ni. Ingat tu lah, sebab kita sembang pasal apa, sexual abuse banyak tadi. Kita sembang pasal the laws and counselling, benda-benda macam tu. And aku harap adalah satu informasi yang berguna yang korang boleh dapat daripada sesi perbualan kami hari ni. Walaupun banyaknya kadang-kadang kita juga ada merepek. Itu just not to make fun. Kita tak nak jadi boring sangat. Boleh tak stop clapping kalau sekarang? Okay. And aku rasa I think that's the end of our show for today. Thank you for tuning in to Borak Kosong. See you again. And then thank you to all the panels for their input, especially Zakia in terms of law. And we hope to see you again. Be sure to tune in to the next episode of Borak Kosong at the same day, maybe at a little bit a different time next week, where we will be discussing a different topic when compared to this week topic. And that is all from us. Thank you from Borak Kosong, and make sure to like and subscribe Genesis Hideout for your live streaming needs. That is all. Assalamualaikum.